Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap anda dalam keadaan baik hari ini. Dalam channel Dunia Saham hari ini, saya nak berkongsi tentang satu perkara yang agak penting saya rasa, iaitu satu tips bagaimana kita nak menguasai ilmu ratio analisis ataupun analisis nisbah. Mungkin anda pernah mendengar ratio analisis ni. Ia adalah salah satu aspek yang penting dalam fundamental analysis atau kita panggil FA. Dan apabila kita nak membeli suatu saham, terutamanya kalau kita membeli saham berobjektifkan pelaburan, maknanya kita membeli saham tu kerana nilai suatu saham, nilai masa kini dan nilai masa depan. Dan kalau kita nak membeli objektifnya adalah untuk jangka sederhana, jangka panjang, maka membuat fundamental analysis ini ataupun mengambil kira faktor fundamental satu syarikat itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Dan ratio analysis ini adalah perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ratio analysis ini adalah dia saya bagi penanggar ringkas. Ia satu kaedah atau analisis yang bersifat kuantitatif, iaitu dia lebih mementingkan kepada angka. Dan angka ini, angka ratio ini kita perlu buat perbandingan. Itu sebab itu dipanggil ratio ataupun nisbah. Kita perlu buat perbandingan, maknanya kita perlu mendapatkan angka yang berpasangan daripada satu laporan, mungkin datang daripada satu laporan, mungkin daripada laporan beza, dan kita buat perbandingan. Lepas tu kita buat analisis dan kita buat tafsiran. Itu yang dikatakan sebagai ratio analysis. Apakah pentingnya ratio analysis ni? Memang sangat penting. Kalau kita membeli saham itu untuk pelaburan sebagaimana yang saya cakap awal tadi. Melalui ratio analysis ni, ada 3 perkara yang akan kita ketahui. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang tahap risiko sesuatu syarikat atau saham. Dalam kita membeli saham, tak kira apa objektif kita, jangka pendek, jangka sedang atau jangka panjang. Apa yang kita perluhi ialah risiko terlebih dahulu. Kita membeli saham memang untuk menyanda keuntungan, tetapi dalam usaha untuk menyanda keuntungan itu, kita akan menghadapi risiko terlebih dahulu. Maka kita perlu ketahui risiko atau tahapnya untuk satu saham atau syarikat. Sama ada risikonya terlalu tinggi pada tahap sedara atau pada tahap rendah. Tapi ramai di antara para pelabur yang membeli saham, ia lupa akan risiko tersebut. Lupa untuk mengkaji dan mengetahui tahap risiko satu saham. Ini kebanyakan pelabur lah. Okey. Yang kedua, melalui ratio analysis ini, kita akan mengetahui tentang kekuatan dan kedudukan keuangan serta aset satu syarikat. Satu aspek yang penting, juga penting yang harus kita ketahui. Kedudukan keuangan, kedudukan aset, yang ia merupakan satu kekuatan dalam syarikat. Yang ketiga, melalui ratio analysis ini, kita akan dapat tahu tentang prestasi satu syarikat. Prestasi masa sekarang, masa lalu, dan kita boleh membuat jangkaan apakah prestasi masa akan datang. Contohnya, kita boleh mengkaji tentang profit margin satu syarikat 5 tahun yang lepas, yang sekarang, dan di situ kita boleh buat jangkaan apakah arah aliran profit margin berkenaan. Dan banyak lagi, ada beberapa juga ratio yang kita boleh gunakan untuk kita membuat kajian tentang prestasi suatu syarikat.
Okay. Itu kepentingan dan kelebihan ratio analisis. Okay. Bagi setengah pelabur, mungkin merasakan agak sukar untuk menguasai ratio analisis ini. Terutamanya bagi mereka yang tiada latar belakang kewangan ataupun tidak ada asas ilmu kewangan. Maka saya nak berkongsi dengan anda satu tips. Macam mana kita nak menguasai ratio analisis ini. Ratio analisis ini dia ada 3 bahagian yang akan didedahkan pada kita, atau 3 langkah. Yang pertama, kita perlu memahami atau mengingati tentang formula setiap ratio. Sedangkan ratio ada banyak. Yang kedua, kita didedahkan bagaimana dan dari mana kita nak mendapatkan angka-angka untuk kita membentuk ratio tersebut berdasarkan kepada formula yang diperolehi. Dan kesukaran berlaku, ini section yang paling susah sebenarnya, sebab ada ratio kita boleh, ataupun angka untuk ratio kita boleh dapat dari laporan yang sama. Ada ratio yang perlu kita perolehi daripada 2 laporan beza. Satu lagi masalah timbul ialah nak memahami istilah kewangan atau metrik kewangan dalam laporan tersebut, yang saya ada terangkan awal tadi. Yang ketiga, bagaimana mentafsir dan menilai ratio tersebut. Dan kita perlu mengingati standard-standard tertentu supaya mudah kita untuk mentafsir dan menilai. Okey. Tips saya, sebagai pelabur, anda boleh lupakan langkah pertama dan kedua. Langkah pertama apa tadi? Mengingati formula ratio berkenaan. Langkah kedua atau bahagian kedua, tentang bagaimana dan dari mana nak mendapatkan angka-angka supaya kita mendapatkan satu angka nisbah berdasarkan pada formula yang ada. Kita hanya perlu memahami, sebagai pelabur, perlu memahami tentang bahagian ketiga atau langkah ketiga, iaitu bagaimana nak mentafsir, membaca dan menilai ratio tersebut. Sebab bahagian pertama tadi, iaitu formula, mengingati formula dan bagaimana nak mendapatkan data-data atau angka nisbah tersebut atau ratio tersebut, sebenarnya itu bukan kerja pelabur lah sebenarnya. Itu kerja accountant atau mungkin juga analis. Tugas pelabur sebenarnya ialah mentafsir, menilai bagaimana nak membaca ratio tersebut. Okay. Dan ratio ini sebenarnya sudah berada di keliling kita. Tak perlu kita buat. Dia sudah tersedia. Dari mana sumbernya? Ia boleh didapati dalam platform-platform yang disediakan oleh setiap bank pelaburan ataupun syarikat broker saham. Dan ia juga tersedia di banyak aplikasi yang anda boleh install dalam smartphone anda. Antara yang saya suka ialah Stock Hunter. KLSC Screener pun boleh, dan banyak lagi lah sebenarnya. Tapi ada kalanya satu ratio tidak ada dalam aplikasi A, tapi ada dalam aplikasi B. Ada ratio yang tak ada dalam aplikasi B tapi ada dalam aplikasi A. Maka saya cadangkan supaya anda kena upload ataupun install lebih daripada satu aplikasi supaya anda boleh mendapatkan ratio yang anda kendaki, supaya kita dapat menilai satu saham itu dengan lebih baik. Jadi anda yang sukar untuk menguasai ratio ini tak perlu gusar. Anda hanya perlu memahami tentang bagaimana nak membaca ratio berkenaan, bagaimana nak mentafsir ratio berkenaan. Anda tak perlu menguasai, mengingati formula, tidak perlu
risau macam mana nak mendapatkan data, macam mana dari mana laporan yang harus kita perolehi untuk mendapatkan angka rasio berkenaan, itu tidak perlu. Jadi anda tidak perlu bimbang. Yang penting ialah hanya perlu menguasai cara bagaimana nak membaca nisbah berkenaan. Dan jangan lupa, yang ini pentinglah, anda tak boleh elakkan. Setiap nisbah tu anda kena perlu tahu standard dia. Kalau current ratio umpamanya standardnya 1, itu common standard. Kalau Warren Buffett standard dia 1.5. Maknanya Warren Buffett dia hanya membeli saham kalau current ratio-nya lebih 1.5. Kalau kita nak ikut Warren Buffett standard pun itu tak ada masalah. Kalau kita cuma Warren Buffett dia standardnya lebih tegas lah, atau lebih strict. Kalau kita nak guna common standard pun itu tak ada masalah. Mana yang kita memilih saham yang current ratio lebih daripada 1. Dan kita juga perlu fahami, ada yang ratio lebih 1 tu menunjukkan dia baik. Tapi ada juga ratio yang kurang 1 itu lebih baik. Contohnya debt equity ratio. Itu satu ratio yang bila ratio di bawah 1, itu maknanya dia lebih baik. Ratio di atas 1 itu maknanya dia tidak baik. Itu yang berkaitan dengan hutang. Itu anda kena fahami. Mana ada juga standardnya bukan disebut dalam angka bulat, tapi dalam peratus. Umpamanya kalau kita nak melihat profit margin, 10% dia anggap purata, lebih 10 dianggap lebih purata, dan 20 tu dianggap excellent, 20%. Kalau kita melihat dividend per share, dividend yield, standardnya 4%. Yang baik dividend yield melebihi 4% kerana dia akan dianggap lebih baik daripada instrumen pelaburan yang lain. Itu adalah tips yang saya boleh kongsi pada anda. Tips bagaimana nak menguasai ratio analysis. Kesimpulan yang saya boleh buat dalam perkongsian ini ialah, kalau anda merasai sukar untuk menguasai ratio analysis ini, anda boleh lupakan tentang formula ratio. Dia ada banyak sebenarnya. Dan anda juga boleh lupakan tentang macam mana nak mendapatkan data ataupun perangkaan berkaitan dengan ratio berkenaan. Tapi kalau anda nak menguasai formula, macam mana anda ingin mengetahui tentang bagaimana nak mendapatkan angka dan membentuk ratio, itu terpulang pada anda. Saya rasa itu lebih baik. Tapi yang paling mustahak ialah anda perlu mengetahui, membaca dan mentafsir setiap ratio berkenaan yang ia sudah tersedia dalam application yang anda boleh upload, dan juga dalam platform yang disediakan oleh bank pelaburan ataupun syarikat buka saham yang anda ada akaun dengan mereka. Anda juga perlu mengetahui tentang standard bagi setiap ratio. Tanpa anda mengetahui standard, maka sukar anda untuk menilai sesuatu saham itu. Tapi standard seni saya ada kongsikan di dalam kelas-kelas yang saya anjurkan ataupun kursus saya anjurkan. Dan anda juga kalau merasakan sukar, boleh bermula memahami ratio yang regular ataupun yang popular. Antaranya current ratio, debt equity ratio, ROE, dividend yield dan sebagainya. Saya harap tip untuk menguasai ratio analysis ini sangat berguna untuk anda, terutamanya bagi mereka yang tidak ada latar belakang kewangan. Jadi saya sudahi dengan kita berjumpa lagi di
program atau sesi pada akan datang. Jangan lupa anda sharekan, kongsikan perkongsian ini dengan rakan-rakan anda yang lain, supaya ia juga mendapat manfaat dalam ilmu pelaburan ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.